Ramai mengatakan Mat Hassan dalang di sebalik tindakan tebuk atap dan juga penarikan sokongan daripada 14 adun daripada Parti UMNO di Negeri Sembilan. Jadi benarkah Mat Hassan adalah dalangnya, sahabat semua? Karena 14 adun ini termasuklah Mat Hassan yang juga salah seorang daripada adun di Negeri Sembilan ini. Jadi apa kata Presiden UMNO Zahid Hamidi berkaitan dengan dakwaan daripada kebanyakan rakyat dan juga netizen di luar sana. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan daripada Zahid Hamidi, yang mana Zahid mengatakan tidak adil untuk menuduh Tokmat ataupun Mat Hassan sebagai dalang krisis yang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi itu antara kenyataan daripada Presiden UMNO yang kita boleh nampak mempertahankan dan menafikan bahawa Tokmat itu adalah dalang di sebalik apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam meredahkan kemelut pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan ketika ini. Betulkah dia yang menjadi ataupun mainkan peranan? Sebab sehingga hari ini kemelut itu masih belum mereda lagi, sahabat semua. Apabila Jalaluddin alias sekali lagi mengumumkan tetap untuk menarik sokongan dan sanggup menjadi pembangkang di Negeri Sembilan. Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata Muhammad Hassan atau lebih dikenali sebagai Tokmat sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian secara rundingan bersama kepimpinan parti bagi meredakan situasi berkenaan. Sehubungan itu Ahmad Zahid berkata tuduhan mengaitkan ahli Parlimen Rembau itu sebagai dalang bagi krisis yang berlaku di Negeri Sembilan sekarang adalah tidak adil. Tokmat yang cuba mencari jalan untuk menyelesaikan. Jadi tidak adil jika ada tuduhan sedemikian terhadap beliau. Beliau sering berbincang dan mengadakan perundingan dengan saya untuk mencari penyelesaian perkara itu. Saya juga memaklumkan kepada beliau bahawa benang telah kusut dan kita mengetahui puncak kekusutan itu. Jadi kita harus menarik benang itu untuk menjadi lurus semula dengan perlahan-lahan dan dengan kaedah yang halus, katanya dalam temu bual semasa ulang tahun yang ke-80 UMNO di Kuala Lumpur. Ahmad Zahid yang juga pengurus CBN menjawab, dakwaan beberapa pihak menyatakan bahawa Muhammad merupakan dalang tercetus kemelut politik di Negeri Sembilan dan mengenai pendirian UMNO dalam isu pentadbiran Negeri Sembilan. Ahmad Zahid berkata keputusan Badan Perhubungan UMNO Negeri bersama 14 ialah untuk terus kekal bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Tidak timbul soal mahu menarik diri daripada menjadi pembangkang. Itu tidak pernah menjadi isu, katanya. Mungkin terdapat interpretasi atau persepsi bahwa mereka tidak bersetuju dari segi pelantikan Menteri Besar. Tetapi soal itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri berkata penentuan jawatan Menteri Besar bukan diputuskan oleh UMNO secara bersendirian. Sebaliknya bergantung kepada konsensus parti gabungan dalam kerajaan, khususnya Pakatan Harapan. Sebelum ini 14 adun Barisan Nasional menarik sokongan mereka terhadap kerajaan negeri yang diketuai Menteri Besar Amiruddin Harun. Bagaimanapun Ahmad Zahid pada hari Kamis memaklumkan kesemua adun berkenaan bersetuju untuk terus menyokong kerajaan negeri demi menjamin kestabilan. Pada hari Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memaklumkan bahawa Aminuddin akan menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai Menteri Besar selepas mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muris, Tuanku Munawir. Itu kenyataan daripada Zahid Hamidi. Tetapi bagaimana pula kenyataan daripada Jalaluddin Hassan? Maafkan saya, Jalaluddin alias yang mana beliau mengekalkan kenyataan ataupun tindakan mereka untuk terus menebuk atap dengan mengatakan bahawa pendirian 14 adun Barisan Nasional untuk menarik sokongan terhadap MB Negeri Sembilan adalah muktamad. Jadi mana satu betul? Adakah Jalaluddin ini Presiden UMNO ataupun Zahid ini Presiden UMNO? Kerana Zahid kata sudah selesai dibantu oleh
Mak Hasan sekali yang campur tangan untuk menyelesaikan kemelut ini. Tapi nampaknya kenyataan daripada Zaid Hamid itu agak mengelirukan apabila Jalaluddin sekali lagi membuat kenyataan ya bahwa mereka berpendirian 14 adun Barisan Nasional. 14 adun ini adalah termasuk Mat Hasan itu sendiri. Sahabat semua, termasuk Tok Mat ya yang dikatakan menjadi dalang. Jadi kalau saya katakan Tok Mat bukan dalang, Jalaluddin pula mengatakan pendirian 14 adun daripada UMNO Barisan Nasional kekal menarik sokongan. Jadi mana satu betul ini? Ini mereka bermain tarik tali, bermain pusing-pusing fakta dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Di mana tindakan dan juga keputusan yang seharusnya dibuat oleh Presiden Parti? Adakah Zaid Hamid ini tidak lagi ya ditakuti oleh pemimpin-pemimpin UMNO khususnya di Negeri Sembilan? Adakah Zaid ini mereka anggap sebagai presiden, sahabat semua? Sehingga presiden mengatakan ya 14 adun ini kembali ataupun memberikan sokongan. Tetapi mereka tetap bertegas, ya mereka tetap committed ya untuk terus menarik sokongan. Dan mereka juga sedia untuk jadi pembangkang. Jadi ini mengelirukan kita sahabat semua. Permainan politik apa yang sedang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional di Negeri Sembilan dan kerajaan dan juga UMNO Pusat. Ya, satu mengatakan Mat Hasan bersama-sama dengan 14 adun daripada UMNO, walaupun dia tidak nyatakan secara terus, tapi 14 adun UMNO itu di Negeri Sembilan termasuklah Mat Hasan. Kalau dia katakan 13 baru kurang satu, maksudnya seorang tidak terlibat. Tapi sekarang semua terlibat, maksudnya Mat Hasan juga terlibat. Komitmen untuk terus menarik sokongan ya kepada Menteri Besar ataupun Kerajaan Perpaduan, sahabat semua. Jadi kita boleh nampak permainan ya daripada pemimpin-pemimpin UMNO ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada Jalaluddin ini, beliau menegaskan pendirian 14 ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional yang menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar adalah muktamad dan tidak akan berubah. Itu kenyataan daripada Langkah Jalal ya yang mewujudkan Langkah Jalal ini. Sekali lagi 14 adun itu termasuk Mat Hasan. Jadi kalau Zaid katakan sekali lagi Mat Hasan tidak terlibat dan bukan dalang, itu agak mencurigakan sahabat semua. Jadi apa yang dirancang oleh mereka? Apakah sebenarnya yang dimahukan oleh politikus sampah masyarakat, adun-adun UMNO di Negeri Sembilan ini? Kita jadi bingung dibuatnya sahabat semua. Jadi pengurus UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin ini lagi berkata, tindakan itu diambil susulan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Aminuddin dalam mengemudi pentadbiran negeri. Beliau berkata keputusan drastik itu bukan didorong oleh agenda kepentingan politik, perebutan kuasa atau cubaan tepuk atap. Sebaliknya berkaitan dengan isu urus tadbir yang menyentuh sensitiviti institusi adat dan diraja negeri berkenaan. Jadi kononnya ini demi untuk isu berkaitan dengan urus tadbir menyentuh sensitiviti institusi adat. Yang kita tahu Menteri Besar mempertahankan tindakan daripada seorang undang mengisytihar memecat yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ya, Menteri Besar mempertahankan Raja Negeri Sembilan, sahabat semua. Adakah itu satu kesalahan? Dan beliau mempertahankan dengan menyatakan memaklumkan fakta sebenar. Apakah fakta itu? Faktanya apabila Dewan Keadilan yang bersidang dan membuat keputusan memecat seorang undang ini karena dikatakan terbukti bersalah sebanyak 33 tuduhan dan menyebabkan dia telah dipecat. Bukan kemarin, bukan hari ini, bukan semalam, tetapi dia dipecat pada 13 hari bulan Mei 2025 tahun lalu. Jadi Menteri Besar cuma memaklumkan. Jadi persoalannya hari ini, adakah ya adun UMNO Negeri Sembilan ini menyokong, mengisytihar ataupun menyokong dakwaan daripada seorang undang, mengisytiharkan pemecatan yang di Pertuan Besar? Adakah mereka menyokong undang tersebut yang telah tidak sahih kenyataannya peristiharannya karena dia sudah dipecat sebelum itu? Sedangkan Menteri Besar
menafikan dan mengatakan tidak sahih, tidak sah. Karena dia mengisytiharkan ketika beliau sudah dipecat sebelumnya. Jadi sahabat semua, siapa sebenarnya yang taat kepada raja? Siapa sebenarnya yang coba untuk menyokong individu yang coba menggulingkan raja di negeri 9 ini? Ini persoalannya sahabat semua. Ya, jadi Anda pikirlah sendiri siapa sebenarnya yang coba bermain politik di sini demi kuasa, ya demi menembuk atap untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang. Tidak lain tidak bukan UMNO Barisan Nasional di Negeri 9. Awalnya kita ikut dari satu persatu. Dengan tiba-tiba 14 adun daripada UMNO membuat sidang media untuk menarik sokongan. Ya, apabila mereka menarik sokongan, ya mereka mengatakan kerajaan hari ini jatuh sebab tidak cukup majority. Jadi apa berlaku? Mereka dengan pantas ya berkomplot bersama dengan sekutu mereka dari PAS, Bersatu Perikatan Nasional untuk menyokong bersama UMNO Barisan Nasional ya, dan apabila mereka menyokong cukuplah jumlah mereka. Lalu Jalaluddin ini apa dia buat? Dia umumkan katanya mereka sudah cukup jumlah untuk menubuhkan kerajaan. Sahabat semua, dia cakap tujuan itu bukan untuk menjatuhkan kerajaan. Yang pertama apabila mereka menarik sokongan, kerajaan itu hampir jatuh. Ya, syukur dengan perkenan daripada yang di Pertuan Besar Negeri 9, kerajaan itu kekal walaupun dengan minority, ya, dengan majority yang kecil, minority majority. Ya, mereka tetap diperkenan untuk terus menjadi kerajaan, menteri besarnya untuk mengemudi. Lepas itu UMNO pula mengisytiharkan mereka sudah cukup majority untuk tubuh kerajaan. Sekali lagi dia cakap bukan untuk jatuhkan kerajaan, bukan juga untuk merampas kuasa. Apabila dia umum, dia sudah cukup majority dan siap untuk menubuhkan kerajaan, itu sebenarnya satu sudah cubaan untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang bersama dengan pembangkang PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional. Jadi apalagi alasan, apalagi cubaan menafikan tindakan yang dibuat oleh Langkat Jalal ini, sahabat semua. Katanya dia bukan mahu menjadi menteri besar. Kalau mereka jadi kerajaan, siapa lagi menteri besarnya kalau bukan individu yang mengetahui Langkat Jalal ini. Jadi jangan coba memperbodohkan rakyat, jangan coba mempermainkan mandat yang diberikan oleh rakyat. Taulah rakyat akan menolak khususnya UMNO yang bersekongkol ya dengan pembangkang di Negeri 9, PAS Bersatu yang mahu menubuhkan kerajaan pintu belakang. Sahabat semua, mungkin tiba masanya untuk kita memberikan pengajaran kepada UMNO Barisan Nasional di Negeri 9 jika ada pilihan raya yang mungkin diadakan pada masa bila-bila masa sahaja. Jadi mungkin inilah keputusan terbaik untuk kita menolak individu-individu yang tamakkan kuasa, individu-individu atau parti yang golojo, yang mau merampas kuasa ya demi jawatan uang ringgit walaupun mereka bersama dalam kerajaan hari ini. Jadi inilah tiba masanya untuk kita membuktikan bahwa rakyatlah yang berkuasa untuk mengubah dan menghumban politikus-politikus yang hanya mengejar jawatan, mengejar kedudukan, pangkat dan sebagainya. Ingat UMNO Barisan Nasional. Mungkin kamu ingat kamu sudah hebat, tapi rakyat menjadi penentunya. Bukan politikus-politikus sampah masyarakat seperti adun-adun di Negeri 9 ini. Sahabat semua, itu pandangan saya sekali lagi. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.